Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أو أصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi bashir ولا تنفر اللهم ربي تمم بالخير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, makasih pada Al-Fadhil Tuan Pengurusi Majlis, Pengurusi Surau Ar-Rayyan, khususnya ahli-ahli jawatankuasa takbir surau, para pegawai surau, yakni Tuan Imam Bilal Siak, saf kepimpinan masyarakat, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia Allah jualah masih lagi dapat kita mengecap nikmat orang yang al-mutadayyin, orang yang ada agama, orang yang ada Islam, orang yang ada iman. Yang nikmat ini tidak boleh nak dibandingkan dengan mereka yang tidak mendapatnya, yakni di kalangan orang-orang yang bukan Islam dan yang sekti dengannya. Dan al-mutadayyin, yakni golongan yang ad-din dalam bahasa kamus ni ialah way of life ataupun jalan kehidupan. So inna dina indallahi islam, agama sesungguhnya kata Allah di sisi Allah hanyalah Islam. Bila sebut hanyalah Islam, maknanya jalan hidup hamba Allah dia kena pilih Islam. Ra'sul amri al-Islam. Nabi sebut dalam hadis Ra'sul amri al-Islam, kepala bagi segala urusan ialah al-Islam. Maknanya bermula daripada kita bangun tidur pagi tadi sampai nak tidur, mestilah dia punya alang dia, anjung dia, rabung dia, tiang dia, dinding dia, lantai, semua benda adalah Islam. Ya'lu wa la yu'la alaih, dia lebih tinggi daripada yang lain dan tidak ada mana-mana agama yang lebih tinggi daripada Islam. Orang yang boleh cakap ni bukan saya dabik dada, tetapi kita yakin dan kita beriman sepenuhnya Islam adalah agama pilihan Allah untuk umat di akhir zaman. Jadi mana-mana agama yang lain sebelum datangnya Islam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah mereka menafikan syariat mereka dan mereka hendaklah mengutamakan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, la nufarriqu baina ahadin min rusulih, kita tidak membeza-bezakan. Mana kita tolak Nabi Isa, kita tolak Nabi Musa, kita tolak Nabi Daud, kita tolak Nabi Adam, kita tolak Nabi Ibrahim. Tidak. Mereka Rasul.
Syariat kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim. Muslim ini mudah saja, aslim taslam. Kalau kamu Islam, kamu sejahtera, kamu selamat. Assalamualaikum ada kandungan sin lam alif mim. Salamun juga disebut aslama yuslimu islaman fahuwa muslim wa dzaka muslim. Maknanya nak bagi tahu bila saya bagi salam assalamualaikum, satu jaminan saya sebagai as the guarantor untuk menyelamatkan ya tuan-tuan dan perempuan daripada kejahatan mulut, tangan, kaki, whatever lah ya kepada orang yang saya sampaikan salam. Termasuk tuan-tuan pun kena jawab balik alaikassalam ya ustaz. Ke atas kamu juga Islam atau kesejahteraan, selamat daripada kami, kejahatan kami dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan dalam sebuah hadis, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan orang Islam ialah orang lain selamat daripada jahat lidah dan tangannya. Namun di akhir-akhir yang kita lihat akibat kerancakan dan juga kita panggil satu kerencanaan yang mereka buat benda ni, teknologi moden dan sebagainya, menyebabkan kita bergaduh sama sendiri, bertikam lidah dan sebagainya. Kawan ni kata kawan ni, kawan ni kata kawan ni, akhirnya kita akan bermusuh-musuhan sama sendiri, tak bertegur siapa. Sama juga dengan WhatsApp grup surah pun, saya silap surah Ar-Rayyan pun sama juga ya, sama je, tu surah bohong lah ya. Dah ada juga tak puas hati, tak puas hati sana, tak tengok muka tu imam geram, tengok muka pengusi ibu menerajang, ada dibunyi macam-macam dari geram. Masing-masing kenapa? Kerana maklumat terkini. Bila manusia tidak melapikkan hidup mereka dengan al-mutadayyin, orang yang ada nilai agama, maka mereka akan gagal. Khasira khusran mubina. Jelas rugi dengan ruginya yang amat nyata, rugi mereka. Ini fal'ayadzubillah min zalik. Jadi berbalik kepada perbincangan kuliah khas kita pada malam ini tentang keberkatan. Hilang ataupun adanya berkat. Berkat ini kita tak boleh beli. Berkat ni kita tak boleh, yalah kita tak boleh kata orang ni ada galang ganti dia ataupun ada orang kata apa nama ni, senarai-senarai berapa nilai dia, tidak wujud, tidak ada muabbadan selama-lamanya, melainkan daripada proses kerja kita, proses amalan kita, proses perkataan kita dan perbuatan kita. Sebab berkat ini kalau Allah bagi, Allahu Akbar, orang miskin jadi bahagia. Tapi kalau berkat tak dibagi oleh Allah, orang bahagia, orang kaya rasa sengsara ya. Duit ada pun tak pernah cukup, adamul qanaah, tidak ada qanaah, tidak rasa memadai apa Tuhan bagi dekat dia. Dia nak zalim, kalau kerja dengan orang makan rasuah, menipu, culas, facility dia tak betul dan sebagainya. Hari buat macam tu. Tambah-tambah tuan-tuan kita kerja dengan kerajaan. Orang kerajaan ini semua bermajikan. Adalah 3-4 orang, sama ada bini dia ataupun lelaki dia yang buat kerja sendiri. Tapi semua kerja dengan sebagai government employees ataupun sebagai employees. Mungkin ada beberapa kerat sebagai employer. Jadi dalam bab-bab ini bagaimana kita lihat nilai keberkatan tadi. Kadang-kadang Tuhan tengok dia sampai tak ada masa langsung untuk agama, sampai tak ada masa langsung untuk bawa anak-anak dengar kuliah dan sebagainya, sampai tak ada langsung masa, bukan kat masjid, di rumah pun tak ada masa nak solat berjemaah. Sebab apa? Kita takut hilang keberkatan rumah tangga. Ini contoh dia. Kita kena lebih alert, lebih berhati-hati ya benda-benda yang macam ni. Nampak kecil, remeh-temeh. Sebab itu kalau kita lihat, iaitu antara pandangan-pandangan ulama, antaranya Ar-Raghib Imam Al-Asfahani, seorang ahli sejarah dan juga sastra, pakar dalam ilmu balaghah dan syair Arab ataupun Islam, syair yang manfaat. Dia kata al-barakah thubutul khair al-ilahi fi syai'. Berkat ini ialah tetapnya kebaikan Allah pada setiap sesuatu. Mana dia buatlah, orang Kedah kita dia buatlah menatang apa pun tetap elok. Tetap elok. Tak datang mana-mana pun menjadi je. Ini contoh dia. Gaji sikit tapi dia tenang hidup dia. Ramai orang macam tu. Ya, sebab tu ada sahabat kita bila cerita dalam panel forum, bagaimana orang yang ambil dia dekat airport pakai kereta mewah hampir 1 juta lebih, warna merah, katanya lepeh. Balik rumah besar betul.
Tapi dia tanya masjid, sebelum pergi rumah dia masjid dulu. Lalu dia kata, mana rumah kau sunyi? Mana? Kata, bini aku masalah sikit, dia balik kampung. Ada sikit bersisih faham sikit lah. Dia tuduh aku ni ada affair dengan perempuan lain lah. Anak kami 2 orang aja, seorang belajar. Jadi rumah besar tapi duduk seorang. Berapa lama dah? Hampir 2-3 bulan dah. Dia kata, aku bagi sikit relax, biar dia relax sikit lah, supaya dia tenang. Tenang ikut kepala otak dia. Kan? Bila kawan tu tanya, dia kata masjid dia nampak lebih kurang 1 kilometer betul. Berapa kali hampir masjid? Tu je. Tu dia diam. Berapa kali pergi masjid? Berapa kali pergi menasah pergi surau? Kenal siapa imam itu? Penting tuan-tuan. Ni kalau duduk sini tak kenal jatuh kuasa surau, Allah, rugi tuan-tuan. Saya jadi imam 8 tahun masjid daerah, imam daerah Kuala Selangor. Pangkat tak besar, S29. Bila kita pergi tangkap cegah maksiat pukul 3-4 pagi, budak-budak yang berzina, terang berzina, memang perbuatan zina tu nampak, cuma mencelup tu tak kelihatan lah. Maksud dia memang sudah berzina. Air mani ke apa, memang saya tangkap sendiri. Saya automatik sebagai penguatkuasa. Bila tanya siapa saya, dia tak kenal. Tanya abang, dia tak kenal. Tanya no, tak kenal. Tak kenal kita. Bukan kita hebat dah, tapi nak cerita begitulah sampai jauhnya masyarakat dengan rumah Allah sampai peringkat nak beritahu boleh bergaduh imam dekat merkit, boleh maki bila dekat pasar sebab tak kenal. Ini contoh dia. Bila orang tanya kenal tak, ada saudara saya dia jadi saya ni tak berapa nak kenal, kata dia, sebab saya pun sibuk. Nampak contoh dia. Saya bukan nak mengagum memuliakan orang masjid, tidak, tapi orang masjid ini merupakan orang yang jaga rumah Allah. Tu ingat senang ke? Ingat senang nak jaga rumah Allah. Ni bukan nak kata tidak, ramai-ramai duduk ni tuan Allah pilih, tuan-tuan je mari dengar kuliah malam ni. Maghrib ni berbasah je, walaupun dah dia bagi peluang terbuka. Contoh dia tak berumah, sebab benda ni hati. Pada kita apa rahsia Ustaz Bollywood tu, saya gunakan rangkap-rangkap Bollywood. Pasal apa? Pasal uskedilkan derbur kharab bagaimana. Dalam ni jiwa kita, betul saya cakap tu diri saya sendiri. Kami jangan duk tanding menceramah ni, ceramah main surah, main kat surah masjid. Tapi nak bagi muhasabah diri kita. Sebab tu barakah kadang-kadang Allah tengok kita Allah meluat. Allah meluat. Tapi meluat Allah tak dizahirkan. Allah biar kita senang. Itu di istidraj. Saya tak perlu banyak cakap, sini orang alim hebat, sini orang jakim penuh kat sini ceramah kuliah. Saja Gatai Berembun panggil saya Kuala Selangor, ingat dekat ke? 1 jam 20 minit dengan hujan lebat nak mampus tadi ni. Orang kata nak semua nak mampus kedah ni kan. Oh, ngejam lori trailer punya banyak. Hai, banyak orang lain. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan dan puan sekalian dalam bahasa mudahnya, ringkaskanlah kita ni ialah kuliah khas Maghrib ni, nak bagi tahu keberkatan ni benda bukan boleh dibuat-buat. Dia macam happiness, macam bahagia. Bahagia tak boleh. Kenalan saya meninggal dah sebelum pergi Pakistan, sampai saya menikah. Di antara saksi inilah nak nikah saya ni Bilal. Dia meninggal, tapi anak dia berjaya semua. Anak Bilal standard SPM dia, ada senawi je. Dulu orang dulu mengaji senawi dulu hebat. Bekas senawi ni kesenawi itu anak maknawi, bekas senawi. Hebat orang dulu ni mengaji. Tapi anak dia saya rasa lah anak dia tu boleh katakan 7 orang tu 8 orang ke semua. Ya Allah, tak rasa bahagia ke? Ayah yang soleh dia tidak ayah yang soleh dia tidak akan mengharapkan sesuatu daripada anak-anak dia. Mak ayah yang tak soleh aja mengharap sesuatu daripada anak-anak dia. Anak tak bagi duit sebulan, dia maki anak dia, merompak anak-anak. Anakku kaya tak berguna pun, aku haram sekupang tak bagi. Ini mak ayah-ayah yang tak soleh. Ayah mak yang soleh dan soleh dia tak akan mengharapkan balasan anak dia. Tapi kalau anak-anak yang soleh dan solehah, dia mesti balas satu kebaikan kepada ayah dia. Cukup dia mengharumkan diri dia dengan kejayaan, kita dapat tumpang sekali. Bila kita mati nanti, anak kita berjaya dalam bidang apa sekalipun, dia buat baik sebagainya, berapa ramai kita lihat tuan-tuan. Dia tak payah angkat tangan dekat kita. Tengok barakahnya anak. Dia buat baik, dia doktor, dia bantu orang. Dia doktor, orang susah dia tak charge.
Apa lagi? Dia doktor. Dia tengok benda ni perlu dia bagi bantuan. Dia bagi. Dia tak nilai. Rugi. Dia kata kalau ramai 15 orang bagi percuma, dia main tiap hari. Dia tak bayang macam tu. Sebab the more you give, the more you get back. Itu barakah. Ya bena Adam anfiq alaika. Hei anak Adam, dermalah kan ku gantikan semula. Berapa ramai yang hilang mandul keyakinan dengan sabda Nabi. Tu saya kata sama ulun Nabi bukan main. Sakan. Potong misai pun tak mau. Bulu ketiak dia biarnya 6 bulan tak buang. Bulu kemaluan 4 tahun. Bersambung dengan bulu dada dia buatnya. Oh, makhluk Nabi bukan main. Dokor sallallahu bergaduh nak buat Sayyidina ke tak Sayyidina. Celah kangkang bulu 6 tahun tak buang. Bodoh. Ni manusia. Dia bergaduh dengan menakhilah at-tahiyyan assalamualaikum apa Allah Sayyidina Muhammad ke tak payah. Tak payah pun tak apa. Payah pun tak apa. Yang penting selesai fil alamin innaka hamidum majid. Tapi apa ramai yang tak baca doa selepas fil alamin majid. Doa minta lindung daripada dajjal. Ramai tak baca. Ramai. Imam Taus bila anak dia sembahyang, salam, hang baca doa tak? Doa dajjal. Tak. Ain sembahyang balik. Tahu dia macam rukun. Sebab sahabat kata Nabi suruh kami hafaz doa ini seolah-olah hadis ni macam ayat Quran. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kan? Gagak. Dia tak ada, kita kira nak habis. Nak beri sebab. Lepas tu lepas solat, Muaz bin Jabal, Nabi pegang, Muaz, I love you. Nabi pegang tangan bahu Muaz, Muaz, aku cinta, aku sayang kat kamu. Aku nak wasiat kat kamu lepas solat jangan tinggal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Muaz tu sahabat Nabi. Wasiat doa, pandai-pandailah Muaz. Tak. Kita tu kadang-kadang adab berjemaah. Lepas salam imam tak habis. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. Belum habis yang pertama, kita cabut dah balik. Allah. Sebab kita buat amalan bukan berdasarkan ilmu. Solat jemaah kena ada ilmu juga bang. Waktu besok tengok apa ramai yang datang masa khutbah Jumaat dan naik. Saya cabut tuan-tuan. Tanpa sebab. Pasal tak ada ilmu. Bila iman dah naik, tak ada apa, kosong. Lara. Udah tahu lah. Lehok sampai lehok. Berat sembahyang zuhur. 1 berapa minit? Berapa minit tak? Tak ingat dah. Itu setengah besok ni. Baru duk kata lupa dah. Saya pun lupa juga. Pukul apa? 1. Tengok jadual senang payah katanya. Lambat dah pukul maghrib. Mas Zuhur besok 1:09 Kuala Lumpur Putrajaya. Dia mes tu setengah. Imam duk naik. Apa dapat? Lepas tu no change. Tak berubah. Terserah bohong lah kata kerajaan pun tak suka lepas tu setengah pun. Kalau lah Zuhur pukul 1 12.45 JPA akan keluarkan notis perkeliling baru. Keluar pukul 12 suku. Percayalah. Tapi masuk kena awal lah. Lepas tu kita buat kerja. Soalan apa tajuk kita ni? Hilang berkat. Betul? Mayang pun berkat tak dapat. Na'udzubillah min zalik. Lepas tu habis-habis tu duduk belakang mengatakan orang, ustaz dah camah dengan umpat ustaz. Pula dah. Ustaz tu. Dia buat mulutnya seperti babi. Nampak tak? Ini contoh nak bagi tahu pada tuan-tuan sekalian. Banyak benda lah. Bila sebut apa dia, Imam Asfani kata, apa itu barakah?
Barakah ialah iaitu ketetapan kebaikan Allah bagi pada setiap sesuatu. Lalu beliau mengatakan, fa innaha, berkat kalau ditimpa atas benda yang sikit, kasarathu, dia jadi banyak. Pernah dengar cerita Nabi? Kan? Sahabat Nabi panggil Nabi bisik-bisik. Nak ajak makan tengah hari itu lebih kurang, makan petang dia sebut hari apa, tapi tengah hari petang nanti makan. Bisik dia kata agak-agak, panggil 5 orang lah, mai rumah. Nabi beritahu belaka. Sekali mai berkelun, bini kata, bang, Geno dia kata suruh panggil 5 orang. Ni belah-belah, bini belah baling. Geno bang panggil, dia kata aku suruh panggil 5 orang, mai tu dia penuh. Sahabat tak apa. Sahabat-sahabat makan. Yang belakang anak kita pakai kena masak lain. Itu bahasa kita lah. Lepas Nabi balik, makan ada lagi banyak. Sebab apa? Barakah tu bukan pasal dia masak segantang dia jadi 10. Tapi orang yang main makan tu beringat. Dengan sendirinya orang beringat, dah minyak banyak, kita ramai tak cukup. Biskit dah lah, buat syarat. Nampak tak? Kita pernah guna kalimah tu. Buat syarat, ambil hati. Orang panggil, Nabi panggil, buat syarat. Dia banyak. Yang kedua, Nabi sebut antaranya makanan yang 6 boleh untuk 12. Makanan 10 jadi 20. Itu barakah. Kena cerita barakah, Nabi pegang susu ni lah, kambing ke, untuk susu kan. Terus susu dia membengkak naik. Itu mukjizat. Kan? Kita keluar tangan Nabi tu semua tu, keluar ayak semua tu, itu kelebihan Nabi. Kan? Cuma bila ayak siku Nabi jatuh tu, sahabat-sahabat celapak sambung pula tu, yang tu barakah dia panggil. Dia pakat gomel ayak Nabi tadi ni. Nabi je lah. Jangan tuan-tuan nampak ustaz mana dia ambil ayak tu sapu buah pula. Yang tu jadi haru biru tu gulu pula. Nabi je bang, nampak saksi mek semayang, ayak turun siku dia pun dia begitu. Memang mangkak betul. Ustaz Selin tak ada benda tu, tak ada. Ya. Nak pi apa orang kata apa, ambil kasut ustaz pi cium-cium, jangan. Ish. Belik benar lah ambil berkat mendatang apa begitu. Baik kau telan tu selipar ustaz tu. Ambil curi sebelah, buat selipar celur tepung. Kan? Potong-potong celur tepung makan. Tepung telan, kasut buang. Itu je. Dan bila ditimpa keberkatan itu pada yang banyak, dia jadi bermanfaat. Fa idza halatil barakatu ala katsirin nafa. Bila berkat itu timpa benda yang banyak, dia jadi bermanfaat. Kita balik kampung, orang kampung sonok, kita pergi kedai, semua mereka makan free. Nampak tak? Cuba buat macam tu. Kita balik kampung kita tu, kampung belah-belah, cerak mana tu. Kan, Allah, dia kata jenis orang kata apa, dinding pakai bendera politik tu. Latar pakai latar buluh saya pergi dah, saya pergi bagi banteng sebelah khairi. Saya macam-macam kita buat collection kat Kelang Valley dapat berapa puluh ribu. Kita beli 100, lepas tu beli beras 5 kilo, minyak 5 kilo, boleh belakang lah. Sonok penuh pandang bola tu, bukan bagi semua. Tapi kita tak main kat mana dia orang ramai sangat. Mungkin kelebihan ustaz-ustaz turun tu dia orang seronok. Pergi rumah depa, bekas askar. Dinding buluh. Harap politik dia lah, politik yang dacing dia lah. Dan nampak kan? Faham lah politik apa? Bendera kan besar-besar, depa duit banyak, modal banyak, kan? Hak jenis-jenis kecil-kecil duit, kan? Bahkan nak bekas tolong tak boleh. Tengok, ya Allah, sampai macam tu. Susah. Ini nak bagi tahu sampai peringkat dia jadi macam tu. Jadi kalau kita balik kampungnya tu, kita duit lebih ni sekali balik ni, tengok orang makan singgah. Jangan tunggu jadi YB dulu. Belanja sampai jadi YB. Jangan jadi YB buat belanja, tu tak kena, tu jadi murung. Balik makan. Abdullah ibn Mubarak, dia orang Khurasan, kan di wilayah Iran lah.
Abdullah bin Mubarak ni antara orang yang hebat, alim tapi jutawan. Tiap tahun dia akan sponsor orang pergi haji, pergi umrah. Yang kedua, dia cari mana orang kenalan-kenalan dia ataupun orang kampung dia, tempat dia yang makan tak bayar. Dia pergi semua kedai, dia kata ada tak orang yang tak bayar? Ada dia, banyak tuan Syekh. Gini, ana bayar dengan syarat jangan bagi tahu siapa bayar. Lebihan ini siapa main makan cuma. Dia orang alim, ulama hebat, Abdullah bin Mubarak yang dimimpi yang apa nama ni seorang apa malaikat bincang ni ada haji seorang dia terima. Tapi bukan orang jemaah haji tu. No, dia tak main haji tapi dapat haji mabrur. Siapa dia? Si tukang kasut. Pernah dengar tak cerita tu? Ha. Allah bin Mubarak lah mimpi. Di mimpi dia kata, malaikat kata, nampak gayanya tahun ini hanya seorang saja yang mabrur. Malaikat dalam mimpi ni. Ini walaupun suara ni macam Naruto Shippuden, tapi saya nak terjemah bagi sedap dengar sikit. Apa kata malaikat? Seorang saja? Iya. Siapa dia? Fulan bin Fulan. Tapi dia tak mari haji. Macam mana pula tak boleh buat mabrur? Abdullah bin Mubarak dihadam nama orang dia dicari. Dia macam tu. Dia geram pasal apa nama dia disebut. Dia membicara tu malaikat. Dia pergi cari seorang tukang kasut, nama tukang kasut. Dia kata gini ya, ana mimpi ente malam tadi. Ente pergi haji ke tahun ni? Ana tak pergi. Tapi macam mana ente malaikat boleh berbicara nama ente? Nama hang lah. Ya ke? Betul ke? Ya. Saya mari sekian-sekian negara mai cari hang ni. Apa secret hang? Oh begini, sebenarnya memang saya dah nak pergi haji. Duit dah cukup dah berbelah tahun. Saya hanya betul tapak kaki kasut orang je. Betul kasut orang je. Saya pun duit banyak. Saya nak pergi haji dah ni. Tapi bini saya syarat. Tak apalah. Dah perjanjian MOU dengan bini dah. Tak apa lah, beranak lah. Mau ada tengok-tengok lah. Abang rasa ni peluang abang nak pergi. Takut tahun depan duit dah ada, tiba-tiba duit tak ada. Habis tu bini saya tiba-tiba dia tercium bau kari. Ni semua ni mamak punya grup ni. Kari. Kari. Ni bukan sembang kari ya. Kari. Dia kata, abang boleh tak cari siapakah yang masak kari ini? Baunya sedap abang. Baiklah kalau macam itu. Nak aku pergi cari sekarang juga. Orang masak tomeh, bawang putih, bawang hijau, boleh tu kan? Bawang merah apa semua. Dia gitulah keadaannya. Tiba-tiba sampai di sebuah rumah yang amat kemiskinan. Tuan punya rumah sedang memasak kari, lalu diberinya salam. Assalamualaikum. Keluar seorang wanita. Apakah gerangan tuan hamba datang ke rumah hamba? Sebenarnya tibanya hamba di sini ingin meminta sedikit kari. Allahu Akbar. Saya buat ni kadang ialah sebab dia memang sebab lah. Kita sampai macam tu kan. Orang dulu. Isteriku mengidam kerana bau kari ini kepadaku, atau isteriku kau beri agar senang hati isteriku menjamah kari ini. Apa jawaban tadi? Tuan, kari ini halal untuk kami, tapi haram untuk tuan. Kata dia. Kan lagi anak-anak menangis setiap hari kerana belum makan lagi.
Semalam ku mencari rezeki, ternampak bangkai keldai yang masih belum rosak. Lalu ku memotong bahagian yang masih elok, lalu ku bawa balik ke rumah, masak gulai untuk kami makan dan anak-anakku makan kari tadi. Tuan, haram tuan, tapi kami lapar. Tuan tak boleh. Allah, dia dengar macam tu, ketak dia. Dia tu bukan kaya pun, dia tutup baik kasut lah. Abdullah bin Umar pun nitik mata. Masih adakah orang semikian kawasan ni? Dia tak boleh tahu orang miskin. Dia ni tak boleh dengar orang miskin. Dia ulama hebat, tapi dia jutawan. Lalu saya kata orang tu yang hak tadi ni, hak nama sebut dalam mimpi tu, saya balik rumah, saya batalkan hasrat saya nak pergi haji. Saya rasa saya bersalah tuan. Saya pergi haji sedangkan jiran kami susah. Kalau ada rezeki, saya akan pergi tahun akan datang. Balik beritahu isteri, sayang, makanan tu tak boleh untuk kita. Dia bermakan bangkai keldai. Kenapa bang? Dia susah. Yang bini tak apa bang, bagilah duit kat mereka. Sebab itu dia dapat pahala haji mabrur. Barakah. Ini asal. Lepas tu kalau kita lihat benda tu sikit, berkat timpa jadi banyak. Benda tu banyak, berkat ada, orang lain boleh rasa. Orang lain boleh rasa. Yang ni lah kita lihat. Sebab itu ada orang kata, kaifa nastajlibul barakah? Macam mana kita nak cari berkat pula? Yang pertama, kita tak nafikan barakah itu. Kalau kita lihat dalam surah Al-A'raf, surah Al-A'raf antaranya ayat yang ke-96, yang selalu kita dengar ustaz kita tutup kita bila main ceramah disebut apa dia antara dia, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, walau anna ahlal qura. Pernah dengar lagi kan? Cuba tengok ayat, siapa ada handphone, smartphone, install Quran, surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Nampak tak? La fatahna, tengok ada terjemah tu. Saya terjemah ku sembuhung. Bukan bohong maksud dia kut, salah terjemah. Kasak bohong, takkan bohong pula kan. Bila lu azan Ni bunyi azan ke azan Mesir, azan Thailand, ada pawai ke lewat, ada azan okey, saya stop dulu okey, kita beri laluan ke azan dan yang ke mana-mana pastikan bershare lagi selepas ini. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa rahmatina wa ba'asam. Subhanallah. Hello. Tu dia tutup. Hello. Okey. Ada. Subhanallah. Dengar. Tak dengar kan? Hello. Hello. Cepat tutup. Tu dah agak dah. Sebab kita ni tim nyanyi, jadi kita tahu. Jadi suara dia tak, mic tak bagus, kita jadi dia macam lemah mic kan. Jadi hak je niat panjang jadi pendek. Pecah khutbah jemaah tu. Pernah ceramah di mana khutbah kita tekan bunyi tu. Saya kata awak bila tak kursus kot. Duk geram kena tertebuk dalam apa khutbah tu. Awak mic macam ni bila tak pergi kursus pak. Jadi risau geram tadi. Alhamdulillah. Baik. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Nak dapat berkat ataupun bila hilang berkat pasal ahlul qura, anak qaryah, anak kampung, penduduk sesebuah negeri dan negara sudah hilang keimanan dan takwa kepada Allah. Itu memang basic kenapa berkat hilang. Pergi ke mana-mana kitab cerita bab barakat ni, ayat ni terbit dulu. Surah Al-A'raf 96. Tak lari dah. Bila hilang yang sebut ni, lalu Allah janji kami akan membuka kepada mereka pintu-pintu pengurniaan yang melimpah ruah, yakni berkat dari langit dan bumi. Langit dengan hujannya, bumi dengan subaknya, tak kering kontang dan sebagainya, contohlah. Tapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab, siksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. A'udzubillah min zalik. Kenapa berkat boleh hilang? Sebab nilai iman dan takwa tu tak ada. Islam dah bagus dah Muslim, tapi berani buat maksiat. Sebab apa? Bila orang tak ada nilai iman dan takwa pada Allah, maka lahirlah golongan, yakni mereka yang berdosa, berani buat dosa. Jadi kalau tuan-tuan dapat gaji, dapat duit, tuan-tuan guna benda tu buat maksiat, mana tak berkat? Tu jawapan paling baik. Payah dapat contohlah, mungkin kita Terjaya taklah buat macam tu. Saya rasa di Terjaya ada ke kedai nombor ekor tu ni? Tak ada. Ada ke? Tak ada kan? Hati bagus Terjaya ni, aman. Kedah jenuh nak tutup, nak berhenti, bergaduh tak habis-habis. Yang syok kalau Cina kapiang tak apa, tak heran ni Melayu sekali tumpang. Macam lakar betul aku nak main ekor, tak boleh dah. Sebab yang main nombor ekor, saya tahu saya duduk di kampung pokok senar tu, Bukit Lari tu, yang main nombor ekor tu popok kampung saya, termasuk dengan saya sekali. Zaman sekolah dulu, tikam sekupang, 2 kupang dulu ni. Saya sekolah biasa bang, bukan sekolah agama dulu. Law ni cerdik sikit ni. Bukan baik cerdik. Tengok yang 9 daripada 10 tu semua Melayu. Kawan saya pergi menurun nombor ekor dekat busuk tu, dalam kebun getah tu. Keluar nombor, saya ingat apa keluar? 2527. Saya ingat apa keluar nombor tu. Tapi Tuhan bagi mereka tidur sampai tutup kedai nombor ekor. Besok nak, saya ingat apa keluar? Nombor 3 nak. Kalau dapat tikam RM110, memang kaya berbuih. Orang belah sana kalau kaya dapat nombor ekor, pergi siam. Faham-faham lah, pergi siam buat apa? Bawa balik bepang tu dia. Ni nak ceritanya Putrajaya tak ada nombor ekor, okey kan? Okey. Yang Kedah nak lesen tu sikit kan, kita duk kalut dah. Ya Allah, hamba politik mampu pergi gambar politik. Benar tu bagus tak? Bagus. Support lah.
Yang kerana kita lain ideologi, oh tak boleh ni. Ini adalah judi dan lain adalah minuman, bukan dah geng-geng lain kata siapa kata orang kafir menjudi minum arak. Oh, betul belajar dan tak ilmu Shaolin, ilmu apa nama itu? Apa nama tu? Kungfu ni ada orang tak boleh, perempuan tak boleh minum, tak mabuk. Kan macam kungfu derang apa yang tu bohong. Gitu kan. Itu cerita kungfu belah reka, boleh lah. Dan mabuk hak sepak apa haram tak kena lah. Bohong je. Kalau dah mabuk tu nak kereta berlanggar orang ni nak gini, kita pun seronok tengok apa tok guru Jackie Chan nak mau berubah ni kan. Kita seronok bini kita. Nanti anak-anak itu dia kalau dia minum arak ni apa mesti power. Nampak tak? Dia punya dakwah dia bagi semua. Kalau nak power sepak minum tok dulu. Itu dah biru kita dengan film kungfu ni pun. Sedangkan amalan orang-orang Buddha, orang yang Shaolin ni semua tak boleh. Tapi nak buat macam mana? Dia dapat gaji Teraja tak ada. Hak belah-belah jenis hak kepung tu dia kata ambil RM10 tikam mereka. Tengok lori accident dengan lori telur dia. Pemandu lori telur pecah. Motor kata roh hak driver lori telur pecah. Dia kata, teruk kan? Mana tu? Orang tu telur tu pecah, bukan driver tu. Nampak tak? Dia pun tikan nombor. Dia gabung tu. Yang langgar tu Myvi, lepas tu yang langgar tu Perdana, lepas tu BMW dengan lori bawa telur. Telur pecah berbiji. Dia tikam tu. Ni popok hang wajak. Duit mana? Duit baru balik motong getah. Getah sekerat naik atau balik daripada lepas sawit. Satu tang lebih kurang 1,000 lebih. Makmur rezeki Tuhan bagi. Tapi 1,000 lebih dapat 5 tang 5,000. 100 ibtikan mereka memang tidak berkat. Kalau dia berani guna wala sekupang buat mana haram, bermakna pendapatan dia tak berkat. Dan tuan kena ingat, kita makan kerja dengan orang ni, oi. Saya kerja dengan tokoh keprak, saya tahu lah. 2 tahun 2011, 2013. Sebut nama tuan-tuan semua tahu lah. Gaji saya belah ribu dia bagi, driver seorang, lepas tu saya tak dapat. Saya pangkat saya AGM, Assistant General Manager. GM tak dapat driver, yang dapat SGM, tapi saya dapat. Pak Tasir kata aku bagi dekat ustaz tu bukan pasal dia my employee, pekerja aku, tapi dia tu our ustaz. Guru pada bini-bini aku dan juga aku dan anak-anak aku. So aku bagi driver dan aku bagi kereta, memang dapat lah. AGM dapat kereta Camry dia tu. Kalau SGM dapat macam SUV lah, macam CRV semua tu. Kerja saya ni apa benda saya nak buat tak tahu. Sampai macam tu. Dia saja panggil dan tadi kata apa? Ajak you ni kerja ni tak banyak mana kerja pun. Tapi gaji I bagi kat you tu ingat. Tak dapat tempat lain tu kata dia. Ya betul dan Sri. Lepas tu lah dia tak bagi saya paskat. Seronok jenis otak benak ni seronok. Tak ada paskat. Saya dengan ketua guard, ketua bodyguard, orang Melayu kita UTK, ada 2 orang je lah. You mari, you mengajar usrah my aksesori saya tu, you balik berapa? Kadang-kadang tu rumah ke 12 nanti. Lepas pejabat tu, takkan saya nak balik pula dari Shah Alam ikut sanggup nanti. Saya tunggu lah. Kita cakap loroi, bendoi. Okey lah. Kalau gitu, Demi Efozab, Datuk Pengarah Urusan, Ustaz Aslim, boleh datang awal, balik, datang awal, balik awal. Datang lewat, balik lewat. Faham tu? Masuk ke 9, maknanya saya datang pukul 9, saya akan balik pukul 3. Ataupun saya datang pukul 11, balik pukul 5. Kenapa? Replacement lah timetable yang saya duduk pergi rumah dia tiap malam. Sebelum pukul 7 fikir, dia kata I tak bagi
overtime kat you, gaji you bukan gaji orang bawah, gaji yang high apa manajemen atas. Tak apa nasi, itu pun dah banyak dah. Tuan-tuan nasi bagi saya 2 jam pun saya rasa lapang, tidak pukul 9 nak main bengkak orang mentah tak. Kereta dia, kereta minyak free, tidak ada had. Tasenggu tak ada had. Handphone je RM300 lebih saya kena bayar. Tapi saya dari Kuala Selangor, saya kan dia panggil saya bukan saya ustaz, bukan kerana saya selebriti. Orang kenal. Kalau tidak tak panggil. Duduk tu. Saya nak pergi sama Shah Alam, Asia 9, Asia 10. Takkan saya nak balik Kuala Selangor? Shah Alam ni ambil kata saya, datang balik. Naya. Saya pakai kata apa? Pakai kata dia. Camry tu baru beli. Lepas tu jumpa dia balik. Bila dia panggil saya nak buat jumpa, Tan Sri, saya nak cakap macam mana, saya kadang-kadang saya kalau tak ada program Musrah Rumah saya Tan Sri, saya pergi kuliah Maghrib, tapi saya pakai kata Tan Sri. Tapi yang saya Tan Sri, daripada mula saya pakai ni, nak ke tempat betul, saya akan bagi tahu PA saya yang hasil lorek warna tu jangan claim, dan minyak dia saya akan bayar. Saya setiap jam saya buh RM30. Setiap hari jam saya buh RM30, RM35. Okey lah, jarak daripada pejabat Shah Alam tu sampai ke surau tu bukan banyak jauh mana pun, buh RM20, RM30. Dia kata, you pun itu pun nak kira. Kenapa kira? Sekali tu Pakistan jual kapet, dia langgak pungkuk kereta tu, pecah. Tak nampak pecah, zahir tak nampak, hakikat nampak. Pecah datang apa tu? Dia getak tak nampak. Masa nak berhenti beritahu Tan Sri, beritahu kesyaan, belakang tu dia tukar. Pergi kat kedai hardware, 1,000 lebih. Camry tu baru keluar, Camry baru. Dia kata lingkup gaji dia buatnya. Diam tak apa, nanti aku dikira lah, aku salah. Alhamdulillah, sebab benda kita buat nak berkat. Bukan puji baik, tidak tuan-tuan. Dan dia pula, siapa makan kat kafetaria tu pukul 9 pagi, 9 pagi tu syak, polis bantu mai 2 orang, satu bawa buku dengan pen, satu bawa kamera. Zam, Ustaz Aslim 9 minit tak keluar lagi, 15 minit dia boleh mai satu email, Ustaz Aslim sila beri sebab kenapa duduk kat kafetaria lebih daripada pukul 9. Lepas tu KPI haram tak naik, dapat 3, bukan saya tu, saya okey, staf saya bagian agama tak ada 35 nak dapat apa, bonus tak apa, haram tak dapat. Saya kata kat dia orang, dikira masalah bonus di masa kita tu, kalau kita dia kalau tak buat macam ni, orang kita akan buat kerja luar. Sebelah tu hypermarket, orang yang bukan kita, bukan Islam, dia nak pergi makan kat luar, dia tak sisa makan dekat apa nama kafetaria Melayu masak, dia keluar dekat supermarket sebelah tu, dia punch card, dia balik, dia punch card. Orang kita tengok kat CCTV, kadang-kadang keluar tak punch card, kadang-kadang balik tak punch card, kadang-kadang keluar punch card, balik tak punch card, kadang-kadang keluar tak punch card, balik punch card. Ustaz, orang kita Ustaz. Sebab tu kita nak berkat gaji kita ni, nak pergi mana mesti ada informasi. Siapa sisi kita? Oh, saya tahu dekat kuliah ICU JPM ke, dekat apa namanya ni, hari ni 2-3 hari ni di Kementerian Wilayah, inilah apa nama, Kementerian Kuala Lumpur lah. Tajuk sama lebih kurang nak ceritakan bab integriti, tak larat dah, berjenuh. Sebab yang prosedur yang dilanggar adalah orang kita sendiri. Postman kan cara postman, inspektor kesihatan, picit nyamuk lebih kurang kat biji tu, beberapa rumah balik melepak kat kedai belakang C9 dekat bernama Kongkok tu, sejam setengah 2 jam duduk melepak, nak perhabis masa untuk pukul 5 baru balik 2 jam bang. Hanya orang yang ada nilai takwa dan takut saja dengan syubhat, dia tak akan buat macam tu. Oh, sebab tu kena resign, tak jawatan, buat kerja sendiri. Nak main aku berapa, main lah. Tapi macam mana nak berjaya kalau tak ada undang-undang? Kan saya sebut insya-Allah. Bila orang dah hilang berkat, apa dia buat? Dosa dia heran tak? Dia tak heran. Dia tak heran.
Gaji bagus, tapi semayang tak rasa dosa ditinggalkan. Allahu Akbar. Gaji bagus, gaji mahal, jawatan tinggi, tapi dia tak rasa dosa tinggalkan salat. Dia tak rasa dosa buka aurat. Mana apa? Tak berkat. Allahu Akbar. Dosa ni dia boleh membuat manusia ni kehilangan hati nuraninya, sehingga mereka berbicara sama ada mendengar ataupun melihat bukan lagi kerana dorongan hati nurani, tetapi kerana dorongan hawa nafsu. Kan? Maki hamun. Kalau KL menang dengan JDT, saya akan berjalan bogel daripada KL ke JDT. Ini bila dia jenis tak ada. Saya tu kata cakap, bukan saya nak label dia, tidak. Sama dia tu bodoh ataupun jenis dia ni tak hero dengan dosa. Dah lepas tu wartawan pula, apa binatang atau apa, Post Malaysia lah, bukan Malaysia Post. Malaysia Post ke Post Malaysia? Malaysia Post. Malaysia Now lah. Sinar Harian Tempon. Ustaz, tengok tak video yang ada seorang dua lelaki tu yang tentang bola semua? No comment, dia kata. Dan saya nak jawab, apakah hukum? Saya kata gini lah, dia tidak perlu tunaikan janji tersebut sebab benda tu maksiat. Alhamdulillah besok tu petang tu, ingat saya tengah hari tu menteri jawab. Menteri agama jawab. Betul tu. Sampai peringkat ta'assub dengan kelab bola sepak, sampai nak berbogel. Bukan Kuala Lumpur JDT ambil dia suruh bogel, presin 6, presin 7 pun tak lepas. Cakap tu kami bohong. Bagilah budak tu bertobat, bagi dia buat open deklarasi dia minta maaf, dia pula bernazak pula nak pergi pasang tinted. Kalau dia main nazak sini untung tuan-tuan, cermin hitam. Budak tu jual tinted kot. Orang pun tinted juga lebih kurang kadang-kadang. Sebab tu bila nilai takut tak ada, dosa bercakap tu biasa. Nabi kata orang dosa biasa ni macam lalat hingga ke hidung, tepih gitu lah. Dia berbeza orang mukmin, bila dosa satu macam gunung hampak kepala dia pun. Bila hilang berkat, orang berani buat dosa. Kan? Seronok KL menang, yang tonton tak cukup paut pun cuti hari tu. Bukan Putrajaya football, Kuala Lumpur. Dia tak kata WP Food Club, dia tak kata Labuan FC. Yang tonton bertumpang mangkuk, seronok menggedi. Semua mengaku, walaupun saya IC saya ni, tapi saya orang KL. Semua habis. Geng-geng ranjau punya Semang Kari punya grup. Kawan saya menega apa nama tu, Sungai Petani tu pun tu. Ini alamat saya dulu, alamat setapak. Cewa. Saya kata haram betul buat ni. Punya ta'assub dengan KL. Depa seronok jadi tim menang. Jadi tim kalah. Ngaku-aku sekali. Tuan-tuan. Lepas tu dalam bab bola tak ada ta'assub lah. Tunggu sampai di 3-4 pagi tengok bola. Kan? Kuliah lah. Awal panjang. Bunyi. Haram deh. Tak haram, makruh dua tu. Sebab tu dalam bahasa mudahnya, dosa juga boleh menyebabkan manusia ni kehilangan peka terhadap satu sama lain. Nilai kasih sayang yang selama dijunjung-junjung dalam kehidupan sama manusia telah berubah. Sebab apa? Sebab jiwa berdosa. Nak bergaduh tak habis-habis. Orang lain semua tak betul. Hang seorang dia bagus. Habis? Dalam banyak-banyak penceramah ni aku paling baik. Nampak tak? Dia perasan tu. Tambah tengok follower dia 2 juta. Lagi perasan besar. Mula buat fatwa baru ke dia. Dia kata,
Zikir-zikir hak nak zaman Nabi panjang-panjang sangat ada. Tak sesuai ada. Pula dah. Kita pening kepala. Orang tanya, Ustaz betul ke zikir Nabi? Hei, tak biar fikir dia lah. Saya malas nak jawab. Nampak tak? Dia jadi megah bila Facebook ramai follower. Tuan-tuan otoriti duk sembang-sembang bab SOP tu, kenapa je macam ni, kenapa ada jarak semayang apa semua. Bukan Ustaz Aslin, bukan Ustaz Zakaria Osman, bukan Ustaz Syed Nur Hisham. Itu pokok fatwa punya kerja. Malam tanya lagi soalan kat saya semalam. Malam nak gunting rambut anak, ambil IC jam 6. Biar ada kenalan. Majlis saya balik ke Kuala Sangor. Saya pun macam tak puas hati, Ustaz. Takkan ulama-ulama kita macam saya kata. Saya kata gini lah bang. Ni dia panggil bukan masalah qiyas, masalah dalil apa benda. Ni masalah ijtihad. Kalau salah depa dapat satu. Kalau betul depa dapat dua. Kalau kita salah satu dapat 10. Dosa kita. Pergi ke depa. Tak suruh kalut. Memang ada usaha kata kenapa itu pandangan cadangan. Depa tak nak lawan. Kenapa stadium dah boleh, kenapa? Ni contoh dia. Cuma nak balik cerita tentang bila kita berdosa bermakna kita dikatakan sebagai orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Dia boleh mati mata hati kita jalan kebenaran. Itu memang kenapa berkat hilang? Pasal dosa lah. Pasal apa? Tak ada takwa, tak ada rasa iman pada Allah. Tahu solat wajib tapi tak mau solat, Allah cabut berkat. Hang mengajilah tinggi mana pun, hebat macam ilmu hang, kedudukan hang, Allah ada. Waktu tuan-tuan tengok sahabat-sahabat Nabi, nama disebut di kalangan zaman-zaman Nabi, walaupun Nabi tak pernah jumpa mereka, sahabat tak pernah jumpa mereka, tapi langit dengan langit duk sembang pasal dia. Dalam Bukhari sebut, langit hujan kata dekat awan, wahai awan, kata hang pergi hujankan kebun si fulan tu, fulan bin fulan. Dia tak jelas dia siapa nama, rahsia. Sahabat dengar terkejut, siapa pula dia, aku haram tak kenal nama dia. Dia follow sampai hujan tu turun ke satu tempat, masuk dalam sungai kecil, orang Kedah punya alok lah, apa nama, saliran lah kecil kan. Dia ikut air hujan tu sampai tempat kawan tu tengah duk cedok air, duk simpan air, ambil masuk dalam tabung lah, dalam apa bekas lah. Dia tanya, tuan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan, tuan ni nama fulan bin fulan ke? Ya betul. Awak ni siapa pula? Macam mana boleh tahu nama saya? Dia kata ni saya duduk jalan-jalan, nampak duduk dengar langit duduk sebut nama tuan. Apa rasa tuan? Dia buat apa kata? Dia sekoh lah. Orang tak tahu. Pergi seorang tu, Uwais Al-Qarni kan? Kenal kan Uwais Al-Qarni? Dia dalam ulama panggil gelak dia sebagai Sayyidut Tabi'in. Tabi'in sebelum tabi'ut tabi'in, sebelum tabi'in sahabatlah. Tapi Uwais Al-Qarni ni dia hidup zaman Nabi tapi tak pernah face to face dengan Nabi. Dia pergi jumpa Nabi tapi Nabi tak ada rumah dia balik sebab mak dia sakit. Dia memang anak yang memang taat mak dia. Mak dia macam raja bagi dia. Dia pula miskin, badan bersapak, ada penyakit apa nama ni, kita panggil apa tu? Hak jenis keping-keping bulat-bulat tu. Lebih apa macam kusta, lebih kurang lah dia ada kesan-kesan bekas-bekas tu. Sebab Nabi ni beritahu ke Umar dengan Ali radhiyallahu anhuma. Wahai Umar, ada seorang namanya Uwais. Tanda dekat tangan dia sekian. Kalau dia hantar dia mai ke Mekah, pergi cari dia. Minta dia doakan ke hamba doa, supaya Allah ampunkan dosa hamba. Uish. Umar dan Ali radhiyallahu anhuma, Nabi pesan, wahai Umar, kalau jumpa dia ni, pergi cari dia, jumpa dengan dia, minta dia tolong doa ke hamba doa supaya Allah ampunkan dosa hamba. Dosa banyak ke Umar dengan Ali ni? Nak tengok je. Orang tak kenal. Gubernur Yaman pun tak kenal. Bila dia main siapa mati, ribu orang mayang. Kita hari ini mengejar populariti, mengejar syuhra. Kalau kita ada power sikit mulalah kita semua nak dilantik jadi ketua, jadi kepala.
Tu silap kita hari ni, minta maaf cakap. Sorry to say. Kerja tak boleh buat mana pun. Tuan, bukan nak kata korang tidak. Saya terlibat dengan masjid ni ialah hampir bertahun-tahun jugalah. Jatuh kuasa pemuda umur 50 tahun. Muda apa? Mu'alaf sekok pun tak ada. Imam minta elang naik sikit. Bendahari hingang tepuk meja. Imam dia kata, minta kalau boleh masjid bagi duit sikit lah, elang dekat imam kita, rumah dia semua. Bilal kita naiklah 100. Tepuk kan. Macam duit terbapak dia punya. Imam tu jadi imam 5 minit je. Dia buat gitu. Bilal 5 minit je. Suruh dia azan, buruk mak ayah lari habis. Nampak tak? Dapat AJK tak berkat. Kau jenis tabung tu bapak dia punya. Bukan surah ni. Surah zaman Presin 70. Lepas tu pemuda kata, kita duk cadang, budak-budak duk ramai, jadi kita cadang minta peruntukan sikit untuk beli tiang gol futsal. Kita tak kat parking untuk budak boleh main. Lepas tu kita teh mayang, kita pengen bagi masuk. Tepuk. Ini duit ibadat masjid. Kalah mufti menari tu. Sampai orang tak boleh. Yang syok, pengusi masjid pula 79. Macam kuku. Lepas syok pula tu, AJK pakai cerita orang luar, saya setuju, dia tak setuju. Lah mana boleh macam tu? Beli tiang gol tu berapa 1,200 je, set dengan jaring semua, bola semua. Nampak dia budak kan, masjid tu luar dari tempat lah. Ni kan kawan duduk bincang memang kita. Tuan. So naik kerja siap. Siap tu kutik tercicak je dia. La ilaha illallah tuan-tuan. Geram loh. Kalau dia mati tu kena pisang masjid tu. Kemana sembang lupa dah. Kat Usmilan lah. Tak apa banyak ni. Boleh Boleh Mungkin mata kat aku nanya. Tak ada mungkin ni no. Boleh no. Jarak okey bagus. Boleh panjang sikit tak boleh. Bola sejam 45 minit. Kan? Tu pun kena betul pun. Pemain dah 13. Kan? Allahu Akbar. Tuan, saya sembang bila tengok nota-nota lama ni, tajuk ni mana lama sangat dah. Ada 15 sebab hilang berkat, saya tak cerita lah, cerita benda lain. Allahu Akbar. Itu yang pertama, takwa hilang, berkat hilang sebab tidak ada nilai keimanan dan ketakwaan. Aurat. Minggu lepas saya khutbah di Masjid Pucak Alam, Negeri Selangor. Minggu lepas ditajuk tentang aurat. Oh memang siapa khutbah dia pandai berintonasi dengan elok, memang saya ambil peluang tuan-tuan. Termasuk seorang Tan Sri tu, dia kata berapi sungguh, panas telinga aku, kata dia. Di depan pergi rumah saya, khutbah di rumah. Dia bagus. Dia tak marah. Itu ya. Saya kata apa? Ramai di kalangan ibu bapa menyangka mereka bebas dan tidak bertanggungjawab ke atas anak perempuan mereka setelah mereka berkahwin. Itu merupakan mitos orang Melayu sahaja. Selagi berbinkan kamu, wahai ayah,
Nabi SAW setiap kali berjumpa, berkunjung, berziarah rumah Fatimah, tanya ke Fatimah, Fatimah dah solat ke belum? Walaupun Fatimah sudah dimiliki oleh Ali, sahabat Nabi yang mulia, orang atau sahabat yang dijanjikan syurga, tapi Nabi tak pernah miss tentang "As-sallaiti ya Fatimah?" Ibnu Abbas berkata, bila Nabi datang rumah aku, Nabi tanya, "As-salla hadzal ghulam?" Budak dah salat ke belum? Mak menambah kata, dah salat dah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang kita ramai kata, hang nikah pada pandai lagi dia tanggung. Jangan. Kalau hang nampak, hang wajib tegur. Risau kan? Tak risau kan? Adik-beradik kita kan, ipak kita, Allah, janganlah duduk bercampur. Saya rasa pelik juga orang duduk satu rumah, ipak boleh duduk sekali tu. Tak maaf. Boleh duduk. Sebab tu kalau kita kahwin lebih seorang pun, duduk satu rumah, kalau bini seorang tak setuju, tak boleh duduk. Tambah-tambah 3 orang, bilik 2 je. Gudung-dang. Bini dia buat Maggi ke apa ke. Kalau bini tak reda, tak suka. Ini guru saya, Datuk Syekh ataupun abang kepada Menteri Agama, guru saya di UM dulu, dia kata tak boleh. Dia mengaji guru pakai rujuk kami, saya akan menjadi imam dulu, dan saya nak murid dia usul fiqh di UM, Syekh Saleh Ahmad, Datuk Saleh Ahmad. Doakan dia pun tak sihat. Dia macam kata orang paralyzed, apa nama, macam lumpuh kan, tak bergerak. Masya Allah, ilmu dia subhanallah. Dia keturunan agama belaka. Syekh Hasan, Syekh Zakaria, Datuk Hasan, Ustaz Zakaria, semua geng-geng ni. Orang sebut geng-geng ni, geng-geng Haji Ahmad Lubuk Petai, dekat apa nama tu, Bahala Bukit Gantang tu, memang popular lah. Ayuh depa. Anak-anak pun alhamdulillah. Tu barakah. Kan? Baik, tutup. Tengok pula antara daripada ulama bincangkan tentang takwa, tentang beramal dengan mentaati Allah. Orang yang ada nilai takwa, orang yang rasa dapat berkat, maksud dia beramal kerana taat Allah. Dan orang yang begini akan mendapat cahaya daripada Allah. Dan dia memohon benda lain bukan habuan dunia, tapi nakkan pahala ganjaran daripada Allah. Itu antara dia. Yang keduanya, berkat hilang sebab apa? Sebab ramai orang malas berdoa. Tarkud doa. Dia kalau dia tak nak doa dengan imam pun tak apa. Tak ada. Biasalah kita di Malaysia ni dah. Orang tamah ni tak nak doa, dia nak doa, dia nak balik. Tak apa, doa. Habis-habis tu assalamualaikum, dia zikir la ilallah, jangan lepas. Jangan siapa-siapa bangun mangkit, jangan siapa kepok jari tengah duk tahiyat tu sehingga selesai baca la ilaha illallah wahdahu la syarika, especially waktu subuh dan selepas waktu subuh, selepas waktu subuh dan selepas waktu asar, 10 kali. Hadis sahih. Ayat kursi 3 kali. Qul Allah 3 kali. Amal lah. Tapi kalau iman nak buat tak boleh gitu. Amalan bukan tunggu imam buat tak nak buat tak. Duk komplain mazhab imam laju, tak ada subhanallah alhamdulillah. Bukankah Nabi kata, bukan mai berdalil dia. Buatlah sendiri. Dengan imam tu nak laju, kan? Ni kepahaman syak ni, kita lewat main syak ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Tak ada kan? Mai sunnah buatnya kalau dia. Ini contoh dia. Dan kalau imam tu buat, tak apa. Kalau siapa nak laju mangkit, jangan lepas peluang. Zikir dulu la ilaha illallah sampai habis tadilah.
Dapat 7 kali pun okey atau 3 kali pun okey. Kalau tak ada langsung memang KO. Itu je. Kita ni tarkud doa atau tambah. Yang kedua, meremeh-remeh temehkan doa. Dalam doa tu ada kalimah berkat banyak. Contoh daripada dia, orang bagi kita makan. Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum. Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum. Kemudian waghfir lahum warhamhum. Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Boleh ikut tak? Boleh ikut tak? Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ini bukan doa-doa tok-tok guru zaman kini buat. Ini hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Orang belajar kita makan start je Ustaz. Tu boleh baca Allahumma ta'iman at'aman, boleh juga. Tapi hadis jelas sebut Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warham. Sebab tu bagi orang makan masuk syurga. Antara amalan-amalan yang mulia. Kan? It'amu ta'am. Orang kaya tak? Orang kaya pun melantak api lah. Dia tak sebut orang miskin saja, orang kaya boleh. Biar orang kaya tu terasa sikit. Aku ni multi-million dia belanja, aku malu. Lepas tu belanja. Iya. Ada kes berlaku. Dia kata apa? Malu ustaz tu. Belanja lah. Aku tak boleh duduk. Malam tu dia buat kenduri kat masjid. Dia rasa malu ustaz belanja. Kita belanja orang, tak beritahu lah jalannya. Dia nak risau lah, tak pernah miskin bang, tak pernah miskin. Saya beritahu bini saya, orang hutang kita ratus ribu lah kita kata, dia tak bayar sampai sekarang. Kita sakit, dia tak pernah mai zarah kita langsung. Rapat, dai tinted serba besar. Dai ni tinted, lebam. Hutang lah banyak, telefon tak angkat. Saya kata kat bini saya, orang rumah kita akan datang kita susah ni nak dapat juga senang. Tu lah bang, tak bincang dengan yang semua perempuan. Ya Allah, kalau dekat luar dia pendiam, balik rumah kita pendiam pula. Dia penceramah pupap. Dengar, suami yang baik ni kena dengar bini belah tiang. Kerana itu adalah hiburan para suami. Kalau dia tak belah tiang mampu kita, saya pun diam ni tunggu 4 hari nak mampu apa. Nampak ada abang ni tak tahu lambat teman abang nak balik bila bawa apa semua pesuang dalam kita tanya. Tuan dalam pakai ke tak? Dah pakai jubah, pakai seluar, tracksuit. Tuan dalam buat apa jadi nak bergerak payah. Ni macam ni ketat ni kan? Contoh dia. Boleh tanya. Tu orang ni bini kita. Tadi bawa pergi beli barang semua. Mula nak beli sikit. Dia nampak pada depan, dia ambil. Bang kan pemurah. Tu pandai dia. Isteri kita. Saya senang bukan pasal doa saya. Bini saya. Nampak ada contoh dia. Lepas tu dengan kita buat benda ni, kita kata ada yang kita pernah merempak ke? Itu ada kill apa? Killer question. Kan? Relax. Benda tu dah berlaku dah 8 tahun lepas. Tapi kita makin susah ke ataupun macam mana? Tak adalah. Kesian ke abang kan? No. Jangan kesian tuan. Jangan bawa geng Ustaz. Kalau nak buat geng, saya nak pergi rampas dia punya kenderaan. Jangan. Silam. Aku buang tetel ustaz dulu. Okey. Hang dah buat, aku boleh buat dia. Aku boleh buat. Cara jahat boleh buat. Cara elok boleh buat. Kita orang utara. Tuan-tuan faham orang Kedah ni. Tapi Islam haramkan buat gitu. Allah uji kita, mungkin dosa kita. Orang hutang tak bayar. Sign agreement semua. Sampai hidup dia dibeban dengan hutang. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, doalah kat dia. Ya, moga dia boleh bayar hutang kat orang lain. Takut tuan kan? Nabi tak nak sembahyang jenazah sahabat yang berhutang. Abu Darda bagi jaminan, tak apa aku bayar. Tuan-tuan, Nabi tak nak solat, jadi imam solat lah sahabat yang berhutang. Tapi sahabat jamin, aku bayar. Bukan Nabi bayar. Kereta tak boleh bayar, belagak boleh kereta mahal, sembunyi kat jengka. Faham tak faham? Sembunyi kat kampung mak ada kat jengka, Felda.
Ni cerita lah, bukan ni tuan-tuan terperasan pula dengan terasa pula. Kereta tak boleh bayar sebulan 500, 6 bulan tadi dia buat pelari tapi dulu mana takkan bank nak pergi cari kesian bank tu. Apa hukum dia? Bayang kalau dia mati macam mana? Kalau tak boleh bayar, pergi mahkamah settle. Kita ada di punya akta, ada orang bank buat di sini. Yang Arif saya tak boleh nak bayar lah, boleh bayar RM50. Kalau jual balik, jual rugi. Berapa kena bayar tambah? RM40,000. Berapa bulan boleh bayar? Saya boleh bayar 10 tahun. Berapa? RM40 sebulan. Bayar lah. Apa dia bayar? Tak boleh pakai jangan duk belagak. Tu tak berkat tau. Bawa benda pergi semayang, bawa tu pergi. Oh ilaha illallah. Tuan-tuan, panjang ceramah kita malam ni. Ini bukan ceramah ni, sembang. Kesenang apa nama Ar-Rayyan. Oh ni kalau terlayak hilang darah tu. Ni. Doa orang kahwin. Kan? Orang tu hantar ngamak, alhamdulillah Kak Yan dapat menantu. Tahniah Kak Yan, tahniah beratu korang. Bacalah doa. Apa doa dia? Hatu pun tak tahu. Tu apa mahar apa? Mahar apa? Hamazin. Barakallahu lakum. Oh tu bukan main. Bukan main nyanyi gini. Berarti bila orang tu kahwin bodoh. Orang tak apa, lo lawa lo Pak Bilal punya menantu comel macam dengan Mak Bilal tu. Pangam muka pun tahu. Baca doa, dia doa tak malah tulis, baca doa. Kan? Ya Allah berkatilah kedua-duanya. Kan? Ke atas mereka berdua. Bahagialah. Itu doa. Apa kalimah mula? Barakallahu lakuma. Ataupun barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Riwayat Imam Tirmizi. Maksud dia berkatilah, berkati. Apa maksud dia? Minta orang tolong doakan kita dapat berkat. Tu boleh. Siapa dia? Carilah. Bagi orang makan free je. Tapi yang bagi makan pun bodoh, tak ada doa. Makasih, buat gitu je. Baru dapat. Kan? Ya Allah, ampunkanlah dosa orang bagi saya makan, ya Allah. Rahmatilah orang bagi makan kami, ya Allah. Itu maksud dia macam imam tadi. Mana imam tadi ni? Imam tadi baca bahasa Melayu tadi kan. Kita nak jumpa lagi surah kan. Baca lepas tu bahasa Melayu kan. Puas hati kan. Kalau dia tak faham yang pekak badak lah. Kan? Ya Allah, Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, berkatilah bagi mereka apa yang mereka dapati daripadamu, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa orang yang bagi kami makan, ya Allah. Ya Allah, sayanglah mereka, ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Oh. Jumpa orang barakallahu lakuma wa jama'ani wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Cukup. Kan? Macam tuan-tuan lah, mati Al-Fatihah. Salah ke tak salah, tapi itu bukan doa. Orang mati jawab dengan istirja', bukan Al-Fatihah. Haram ke tak? Kalau nak buat juga Al-Fatihah, Allahumma fir lahum warhamhum wa'af. Itu dia ada. Nampak tak? Itu contoh dia. Sebab apa? Nampak macam cerdik, tapi sebenarnya kurang ajar. Kekurangan ajaran. Al-Fatihah dibaca tu dia tu. Lepas tu niat tu. Pakai alhamdulillahirabbil alamin, Allahu akbar pakai rukuk. Salah tak salah, tapi biar beradab dengan sunnah. Apa dia? Istirja'. Inna lillahi wa inna ilaihi. Al-Fatihah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi. Itu doa dia. Tak kerti bahasa Arab, ya Allah ampunkanlah dia, kan, lapangkanlah kuburnya. Doa tu wajib. Wajib. Sunat tapi wajib beri takziah pada dia. Kalau orang kata jangan pula lah. Ustaz, takziah kan? Takziah kepada keluarga. Puan Lechmi, takziah pada kami AJK Surau atas kematian suami Puan Lechmi. Moga Puan Lechmi tabah sabar ya. Thank you. Jangan pula moga-moga
armagam selamat di perkuburan. Yang itu fatwa pula dah kena bincang. Boleh tak boleh? Tak boleh. Kita tengok orang kafir mati, rest in peace. Ada orang Melayu buat gitu. Pi fatwa tak boleh. Marah pula mufti bodoh dia kata. Macam mana? Walaupun itu rakan politik tak boleh. Kita takziah kepada dia, takziah kepada puan kerana kematian suami menyebabkan puan sedih, sabar banyak, ini ujian Tuhan. Atau ini ujian Allah pun tak apa. Dia seronok. Nampak tak? Kalau boleh bahasa Tamil lagi bagus. Ini boleh tarik, boleh tenang. Mana? Boleh telah tiga. Kan? Jalan je, tak ada masalah. Kan? Ini contoh dia. So ucapan kena ada. Ya, atau antara. So kena buat benda biarlah dalam bahasa mudahnya. Kita ingat antaranya ialah yang keempat ataupun yang ketiga, yang keempat lagu, yang ketiga, yang terakhir, rezeki yang kita dapat jauhi daripada sombong. Yang kedua, kedekut. Ini berlaku. Nabi tegur Hakim bin Hizam dalam Bukhari. Kita nak kaya sebab rasa bangga. Nabi sebut, kalau harta itu diambil atas kerana isyrafi nafsin, untuk rasa bangga, rasa dimuliakan, apa Nabi sebut? Harta tersebut lam yubarik lahu fihi. Nampak ada kalimah? Lam yubarik lahu. Harta yang hilang berkat apa dia? Dia kaya, duit banyak, jawatan tinggi, kerana apa? Dia rasa nak ego dengan orang. Bila orang mesti respect aku sebab aku dia banyak. Orang mesti respect aku sebab aku ni jawatan paling tinggi dekat Presiden 6 ni. Maka lam yubarik, automatically kalau anybody yang ada niat macam tu, muhasabah balik. Na'udzubillah min zalik. Termasuklah imam-imam sekalipun. Bukan imam sini lah, ni Presiden 60. Dia baca bukan sedap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waduh, best. Walaupun dia agak sedap, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang ambil semayang terlupa basuh kaki. Nak celapak siapa azan sedap sungguh. Dia kata masjid dia kalau tak ada aku, biar. Maknanya dia tak diberkati rezeki dia. Na'udzubillah. Awas, alert. Saya cakap especially for me, untuk saya, jangan rasa bangga dengan kebulan kita dapat. Semua tu mai daripada Allah. 4 bulan Tuhan katok saya atas katil, kecin berak semua atas katil, bini saya yang uruskan pungguk saya, kencing saya, 4 bulan, lebih kurang 7-8 hari, 8 bulan saya tak boleh nak buat apa. Masuk besi belakang, cuma tak jadi Iron Man sebab besok dah ketul. Kalau semua Iron Man. Tuan-tuan, Tuhan nak tarik nikmat senang. Ceramah tak boleh, tarik nafas sikit, iya, tangkap belakang. Bayangkan tengok Tuhan tarik macam tu. Jangan belagak. Kita yang berkuasa pun jangan belagak tau. Lepas tu TMJ kata, saya sebenarnya kalau Johor JDT menang Piala Malaysia sebab sambutan hari ke-100, tahun ke-100, saya nak free, nak bebas. Tapi bila dah kalah, saya kena ambil balik. Sebab apa? Sebab kekalahan itu muhasabah pada tim saya. Nampak tak? TMJ jawab memang power, babe. Dia pasukan yang paling kuat dalam Asia antaranya. Betul atau tidak? Yes. Jentera dia, coach dia, coaching dia, boleh kata kucing lagi, coaching dia, coaching dia. Doktor perempuan gini-gini lari tu, perempuan Mak Saleh tu, perempuan tu, doktor pakar dia tu. Dia panggil apa tu untuk apa panggil tu? Fisio, rehab. Perempuan. Tiba-tiba kalah. Pemain pakai Lamborghini tu, Mustang, Musang, semua pakai. Tapi tanduk kepala orang tu. Pakai lebih sangat, kena peng pula, dah kad merah. Apa hati. Tapi kalah juga Terengganu, geram sungguh. Ini contoh nak beritahu. Tapi tiba-tiba KL underdog.
walaupun ada boycott, boleh menang. Tu nak cerita, menang itu kerja Allah. Walaupun bola sekali pun jangan sombong. Tapi tim dia kata apa? Saya kena banyak bermuhasabah. Kenapa tim saya kalah? Siap lah hampa player JDT. Aku bagi hamba terkedara banyak-banyak boleh kalah. 2-0 pula tu. Kalau aku TMJ pun memang aku sepak je segala. Nampak contoh dia kan? Sebab tu qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Jangan sombong. Yang duk menyanyi hebat dulu bukan main lah. Apa jadi? Mohon rayuan untuk sekian-sekian. Sedih tuan-tuan. Saya amat sedih. Saya terlibat bukan kawan orang hati, tapi terlibatlah tentang masalah dia orang semua. Tengok Masya Allah dia berbuat tim. Kita talk tu macam yang banyak berkesedaran ialah bila Siti Sarah meninggal dunia. Saya handle tahlil ataupun kita adalah tahlil yang sekian. Saya ambil peluang tahlil tu ringkas saya buat, tapi bukan senang nak berhimpun 300 orang artis. Termasuklah hak tanduk kepala orang tu, pemain bola sepak Johor tu, termasuk Hafiz Syahrin motor tu, apa lagi? Ramailah. Sekian. Saya mana daripada orang lebih kurang. Saya kata ginilah, Syuaib kaya, Sarah multi-million, mati lang senang. Sarah banyak buat infak, buat sekian. Betul, keluar habis cerita. Bukan Syuaib yang cerita, orang yang dapat bantuan pada Sarah. Wartawan, URTV, mana-mana dia cari yang naikkan nama Sarah, dia bagi duit bantu yang sakit semua, dia pergi cari. Kata ni yang you all kena buat. Kalau you kongsikan pendapatan you dengan orang lain, Tuhan ni bukan buta tau, kita yang hati kita buta. Dia berdiam. Okeylah dia sikit, bantu. Alhamdulillah. Orang lama dia buat tabung fund dia orang. Kita nak kena bagi tahu, dorong dia orang. Dia hati ni perjalanan dia orang macam tu je. Tengok siapa duduk rumah susah kan, mati terbiar. Tengok apa nama tu yang hak India, apa nama tu, apa nama stanza sekeping hati, apa nama tu, apa, Ben Laden. Allahu Akbar. Walaupun tak tahu dia orang kata di Islam, wallahu alam lah. Kalau Islam alhamdulillah. Tapi katalah begini, walaupun di India sekalipun, tapi alhamdulillah di JDF dan guru-guru dia ada badan bantu dia, psikologi, counseling sebagainya. Kenapa nak bagi tahu benda berkat ini nampak kadang-kadang kita ni macam remeh. Macam zikir. Kan? Zikir apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimah yang berat pada timbangan, Allah cukup suka dan sebagainya, dan Allah cukup sayang. Apa dia kalimah tadi ni? Berapa boleh buat? Nampak ramai je, tapi nak buat tak boleh. Selawat atas Nabi besok, yang minggu lepas berapa orang boleh buat selawat 100 kali 200 kali? Yang lepas asar Nabi kata, ni sahabat saya ni Ustaz Syafidah, dia kerja doa hantar saya apa nama gambaran-gambaran doa selepas asar. Nabi kata apa nama ni, mereka beri tumpuan waktu Jumaat untuk fokus pada ibadat, especially on ataupun after asar. Apa dia? Doa. Allahu Akbar tuan-tuan. Jadi itu tahun 1917 dah. Saya tengok Imam Ghazali macam dah lah tu, kita sama balik lepas ni 9 suku dah. Ada makan belakang. Alhamdulillah. Kalau tak ada tak main lah. Lawak. InsyaAllah tengok anak-anak muda bagi ramai. Alhamdulillah. Sonok tuan-tuan sekalian. Adik-adik semua kempen kawan-kawan ya, kempen kawan-kawan mai semayan kat surah. Faham tak? Ajak kawan apa semua. Kalau ada duk main tak main lah. Kalau ada AJK marah, telefon ustaz atau buka dalam Facebook Ustaz Salim Baharim mengadu. Saya belasah buat ni. Ya. Saya kalau boleh, kalau Nabi itu lepas semayang boleh ajak budak-budak boleh lawan lari. Siapa pegang jubah Nabi dapat hadiah. Sahabat kata, kami berlari lawan kejar Nabi. Kami kejar Nabi. Memanah pun Nabi ajak kami di kawasan masjid. Apa salahnya kita buat benda terbaik tu anak-anak generasi. Sebab tu ada ulama ada berani sebut, kalau nak tahu masjid tu mati tak mati, tiada lagi kenderaan anak-anak kecil. Kan? AJK pandai-pandai letak besi belakang, kanak-kanak bawah 7 tahun belakang, depan bila 70 tahun padan muka.
Memang JK kurang ajar. Bukan JK sini, Presiden 60. Mana? Budak-budak kita senyap ni tambah-tambah PKP lagi seronok dia orang Yahudi ni. Budak-budak tak main, anak kita berapa dah kat 2 tahun main jemaat. Pergi hantar dengan motor dia duduk dalam apa, duduk lareta, dia duduk lareta dengar. Tuan-tuan, berjaya dia orang. Ni panggil mai. Ni insya-Allah. Tak apalah, doakan insya-Allah moga-moga hilanglah benda-benda macam ni. Ni mai menatang apa lepas Delta, kebokta, mai apa nama Omicron. Nama macam siap Omicron. Lepas ni keluar pula nama baru popcorn. Jenuh. Lepas kerja cucuk booster batu buster pula tu. Lepas booster busted. Nampak. Nak lenguh saya kena Pfizer kali kedua, saya pelong ni. Tulang saya macam bukan keput. Tadi pun kerok macam robot. Oh, lepas kata Pfizer kuat. Depa kena pakai hak Cina enggak Sinovac apa tu? Nak tahu Sinovac. Kan saya duduk kelenguh pakai keluar ni. Tak apa buat macam mana mematuhi pihak pemerintah. Kan ini benda ikhtiari betul tak? Buatlah. Mungkin saya ada darah tinggi, saya ada asma, mungkin kesan tu kan. Orang kata ustaz nak booster, dia kata booster dia kata kan nanti dululah biar tenang sikit kan. Hampa ambil Sinovac, hampa kena nak pergi umrah. Kan contoh dia. So nak bagi tahu, doakan insya-Allah kita ni lapang lah. Mailah datang apa pun, semua ni kerja dengan izin Allah. Faham tak faham? Itu je jawapan paling baik. Cuma jaga bergelak lah. Jaga bergelak. Ya, makcik-makcik semua lebih kurang. Bawa ni masjid mana, di section berapa ni, masjid tutup sebab jemaah AJK dia kena COVID. Saya pun tak tahu. Imam kena, bini tak kena. Tidur sekali. Saya kata mungkin bini imam tu monopos kot. Nampak? Saya kadang-kadang jadi macam gila. Kita tak betul tak? Kita tak ketahuan. Ni baru ni bakal bisa lebih kurang dia lah. Laki kena, bini tak kena. Anak kena, adik ni tak kena. Tidak serumah. Dia mungkin COVID ni dia mungkin jenis takwa juga kot. Kan? Ini imam kena imam kena. Makmum tak kena, tu pelik. Ya Allah, macam-macam tuan. Dia penyakit jadi fitnah, dia jadi gila. Tapi masjid tu bukan main sembok tu. Saya pergi mana tu, ceramah di mana di Kedah, dia semua saya dengar tu. Asap tu. Saya kata kurang ajar betul. Dia semua aku nak berbuih mulut. Ustaz, minta maaf Ustaz, SOP. SOP pelotak kan. Saya orang Kedah ke orang kat sana, SOP pelotak. Ni minggu depan 23 ada 4 ceramah sana lagi. Kan semua dia Dia kata aku tengok aku macam topek ekong pula Ustaz. Tapi tak tahulah kan. Panjang sama pukul 11.30 lah ni. So insya-Allah jumpa lagi. Seronok sama tuan-tuan. Saya nampak tak ramai tapi saya seronok. Berkat lah tu kot kan. Berkat bukan kat tuan-tuan, kat saya. Kan. Baik ceramah dalam SB 450 orang. Satu dunia boleh dengar. Ceramah kat sini ada satu orang ni. Tapi seronok. Tu yang panjang lah. Anak saya duduk marah. Anak saya belakang. Badan tak berdangan orang. Ayan nampak. Kata apa beli dia. Dia lapang macam ni. Lebih kurang kan ni. Kan? Ni ajar masalah nasi kandang. Kanak je mengandang kita. Kan? Ni tengah on the way nasi kandang. On the way. Naik kanak Hamid. Apa nama? Kamal. Nasi kandang Penang nak mai. Order 2 bungkus dari Penang. Canggih bang. Zaman meh lelu nasi kandang pun Penang. Tapi terdarah punya pasal. Kawan kata jam ibuh ada accident lagi 2 jam. Mai bila kata dia ceramah dia panjang sikit. So insya-Allah tuan-tuan sekalian, moga-moga ada kebaikan teman kita. Walaupun saya ni suka bersorak, tuan-tuan pun tahu cara saya bukan kalau mungkin bekas menteri agama dia slow kan, yang mana kita adalah dok dan kagak kan. Jadi itu cara dia kan. Saya pula suruh orang gelak semua. Tu mungkin Ustaz Syed Nur Syam lain pula romantik sikit. Manis kan tu dia. Ustaz Dr. Zahrid pula dia cara dia masing-masing cara. Kita janganlah apa Ustaz ni ceramah ada. Itu cara saya.
Lepas tu saya tak boleh, jangan siapa panggil saya tok guru ke apa ke. Boleh panggil brother Haslim tak apa, tapi tak patut panggil brother pula. Panggil ustaz ni, kalimah sama dengan ustaz okey lah, tak payah. Kadang-kadang orang panggil dipersilakan di belah kedah tu, tuan guru. Saya kata apa? Minta maaf, saya kata. Jangan labelkan saya tok guru. Tak payah. Mengaji pun Pakistan je. Senawi dengan BA sikit je, P sama KUM sikit je. Panggil ustaz biasa cukup. Yang Bollywood biasa tak berkenan sebenarnya. Tapi orang letak kat aku Popok Penang. Tapi tak benar, sebab saya pernah dipertikaikan oleh salah seorang mufti di Malaysia ni dalam surat khabar Facebook, surat khabar Usaha Malaysia. Sejak pada tu saya terasa sangat tentang press conference yang dia buat. Press conference yang dia buat, dan saya kata wartawan telefon saya waktu nak ceramah di dataran Tok Guru di Kelantan, Kota Baru. Utusan terima saya, apa pandangan Ustaz? Saya kata ginilah, saya raikan sebab dia tu macam ayah saya. Tapi bagi saya, apa salah kiranya kalau dia panggil saya, explain gelok, kenapa Ustaz Slim Bollywood? Nampak tak? Bini saya, tanya orang anak, bini saya pun tak suka. Asyik ceramah mula di Pulau Pinang, tempat ni, mamu ni. Saya buat lagu-lagu, buat macam ni. Pernah buat lagi kan? May yuridillahu bihi khaira. Kan? Nampak tak? Itu India. Itu guru kita bagi. Yufaqihu fid din. Allah. Orang mereka Allah. Masya-Allah. Baba. Bila suara serdak dia mai peluk kita. Atau Pakistan je panggil. Kita azannya. Kalau Pakistan azan Allahu Akbar Allah, memang lelah kita tengok. Tak nak habis tu. Bila saya azan bulan puasa, kita buat itikaf 10 takhir tu, saya azan Allahu Akbar Allahu Akbar. Patutnya dia jawab Allah Akbar, dia Masya-Allah. Lepas tu dia mangkit, dia peluk saya. Malam tu dapat 4 periuk berani. Kami jimat bajet tak masak nak tanpa pun. Bilal kai, Bilal sahab kai, Bilal. Nama aku tak ingat, Bilal sahab. Tapi sana tak boleh jadi imam sebab kita mazhab Syafi'i rendah. Dia ada kasta juga. Mazhab Hanifah saja boleh jadi imam. Syafi'i tak boleh. Mana-mana pun dia. Sebab tu kadang-kadang dia boleh buat masjid sendiri semua. Jenis kuat ni, tapi tak apa, tu hak ada orang tak salah kan. Tapi kahwin pun tak boleh kadang-kadang. Siapa yang nak kahwin, kalau lelaki Pakistan, perempuan tu Jawa, silakan. Sebab Jawa tu bermazhab Syafi'i. Kalaulah Pakistan tu perempuan macam Malaysia Korela tu, kan, tapi nak kahwin dengan bapak gorila kat Malaysia ni, asalnya Syafi'i, tak boleh. Tu. Tapi bila orang Pakistan main duduk sini lama, dia biasa tak kisah. Nak cerita dia hebat tak hebat di sana. Jadi nak beritahu pada tuan-tuan sekalian, dalam bab-bab ni, tu cara kita nak sampai pada dia orang, nak beritahu kenapa orang panggil saya sama-sama kat Masjid Kapitan Keling. Dia bergelar saya Ustaz Haslin Allah Hindustan. Lepas tu tukar kepada apa anak saya duduk WhatsApp ni. Tuntang dia duduk WhatsApp saya. Oh. Okey, sekarang itu insya-Allah ada bagi iklan lah. Iklan kementerian ni tak berkaitan sebenarnya. Kita boleh tengok sebab ada program besok dengan Mak Dang, Mak Saleh Britain tu di Kementerian Pengajian Pendidikan Malaysia kan. Kemudian hari 16 nanti ada program forum di kementerian inilah wilayah persekutuan dan sebagainya insya-Allah. Jadi tuan-tuan kalau ada masa tuan-tuan boleh tengok. Dan akhir sekali, siapa di sini pernah pergi ke kilang percetakan Al-Quran yang terbesar kedua di peringkat antarabangsa? Siapa pernah pergi ke kilang Nashrul Quran, kilang penyebaran Al-Quran ataupun kilang cetak Al-Quran, dan Qurannya kebanyakan ditulis oleh tangan, bukan pakai mesin, bukan pakai komputer, oleh anak-anak bangsa Melayu itu sendiri atau orang Islam itu sendiri.
Siapa yang pernah pergi ke kilang percetakan Al-Quran? Angkat tangan, jangan malu. Jangan malu. 1, 2, 3. Jadi okey, makasih yang pi. Presiden berapa? 14. Kan, 14. Besok saya baca khutbah kat situ dengan tazkirah. Jadi alhamdulillah, siapa-siapa yang belum pergi tu ziarahlah. Sebab kita memerlukan banyak lagi dana untuk mewakafkan Al-Quran. Siapa ada duit boleh wakaf kertas, boleh wakaf kulit Quran, boleh wakaf itu ini, insya-Allah tuan-tuan, atas nama Yayasan Restu yang dikenali oleh Datuk Abdul Latif Mirasa sebagai presiden kepada grup kepada Yayasan Restu Malaysia Quran, dan Ustaz Syafidah ni sebagai pegawai yang bertanggungjawab menyusun, menyelia dan sebagainya. Alhamdulillah saya diperkenalkan dan kita pun ada program wakaf di Palestin. Jadi tuan-tuan boleh tengok. Jadi sana bawalah nak buat kunjungan dan sebagainya, boleh jumpa bagi informasi, bagi tahu kami nak datang 1 orang. Pergilah tuan-tuan, ziarah, sebab Kelang tu dekat dengan tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan 6, dia 14, tak jauh, lepas 6 7. Itu je. Tuan-tuan boleh kono pusing, lepas 6 jadi 9. Betul tak? Dia ada jalan-jalan tikui alternatif. Yang penting pergi ke 14. Sebelah bomba. Ya? Rumah terbakar. Cepat tahu bomba kat mana. Tapi Quran Kelang kita tak tahu kat mana. Tuan-tuan Masya-Allah, doakan insya-Allah moga-moga kedutaan Arab Saudi saya usahakan untuk datang melawat atau melihat. Ya, subhanallah. Dan termasuk Raja Brunei semua pun ada pameran untuk diorang dan sebagainya, dan dihasilkan oleh orang kita ni. Dan insya-Allah doakan berhadapan kita akan buat Quran Village, masjid yang besar, lebih kurang jemaah 5,000 orang, ada shopping komplek dan banyak lagi tempat. Lebih kurang berapa hektar? 26 meter. Insya-Allah dari sudut pelan semua dah diluluskan, dan doakan insya-Allah tuan-tuan rasa seronok sebab di sini pula aman, tak ada kedai nama ekor. Jadi tuan-tuan tak ada kedai arak semua lebih kurang kan, contoh dia. Dan ada Kelang Quran. Kita duk kalau pergi Mekah, pergi Madinah, minta permit untuk pergi Kelang Quran. Kita si lebih kurang, suasana pun lebih kurang. Kita masuk aja dah tak nampak macam suasana Melayu atau Malaysia, sebab ukiran-ukiran semua marble dia orang tu pun Nasyrul Quran tu pun Yayasan Restu yang buat. Tuan-tuan nak buat rumah, nak buat mihrab rumah, boleh cari, tak perlu diimport daripada negara seberang, depan mata pun ada. Jadi insya-Allah tadi itu dapat disampaikan. Doakan insya-Allah saya sebagai salah seorang daripada orang yang bertanggungjawab kempen dan juga join program yang Yayasan Al-Quran ataupun Nasyrul Quran buat. Dan tuan-tuan rasa bertuah sebab bumi Putrajaya ni ada Kelang Al-Quran yang mencetak kalam Allah melalui tangan-tangan sahabat-sahabat saya juga, anak-anak tok guru di Pondok Lanai dulu pun ada juga daripada yang duduk sedang buat orang tapak ni dengan tangan dia orang. Saya tengok dia buat baru ni 20 bulan baru 20 juzuk. Tak habis tu. Saya kata ente tak tension ke duk tulis? Dia kata alhamdulillah, kalau buat benda boleh tension. Tapi Quran dia jadi macam yalah Quran kan. Dia buat tembut. Tapi orang ni bukan pihak lari punya pi Australia tu, yang salah faham lah. Dia orang kerah elok. Kan? Jadi dia buat, dia kata masya-Allah. Dia kata kalau silap sikit anak kena buat balik. Tu dia. Lepas tu nak baru pergi hantar ke KDN, Jakim KDN semua. Ni kita dah buat wakaf untuk terjemahan Mandarin. Tuan-tuan, ada duit. Tuan-tuan bagi tuan-tuan. Dunia kita penuh dengan China dengan Cina. Mana-mana tempat kita bagi kat dia orang Quran. Ada terjemahan sahaja boleh bagi dia orang. Dia orang boleh baca. Ada contoh kita nak dakwah tak pandai. Cakap pun terbalik-terbalik, kan? Cakap Melayu pun tak betul, BM dapat 7 dekat Cina, kan? Asal nak beritahu bahwasanya benda ni ada, tuan-tuan tolonglah ra'i dan marahkan insya-Allah. Wallahu alam, ya baik daripada Allah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.